Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan cikgu. Kali ini kita nak membina perenggan kesimpulan. Okay, kita akan lihat cara untuk membina perenggan kesimpulan. Okay, baik. Kesimpulan ni kalau kita tengok, pelajar menganggap dia benda yang remeh, tetapi dia membawa markah yang senang. Cuma nak buat dia kena susun lah, tersusun. Selalunya pelajar bila sampai tentang kesimpulan ni, dia tak ada idea. Dia cakap, cikgu nak buat macam mana kesimpulan? Dia kadang-kadang dia buat 2 ayat. Jadi itu masalah. Okey, masalah utama lah. Jadi hari ini cikgu nak membantu kamu dalam membina perenggan kesimpulan. Baik, yang pertama, okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tingkatan 2 bahasa Melayu. Okey, pada muka surat 49. Okey, dia tentang tajuk insan istimewa tema 4. Okey, dalam tema 4 dia kata sini aktiviti hari ini kita nak buat adalah berdasarkan kerangka isi karangan. Okey, dia akan bagi kerangka dekat kita. So kita akan buatlah satu kesimpulan. Tulis perenggan kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang gramatis. So kita akan tengoklah contoh-contoh dan apa yang perlu ada. Baik, yang seterusnya. Okey, kita pergi yang seterusnya. So objektif kita hari ini adalah kita nak menulis perenggan kesimpulan sahaja. So bukan pendahuluan, kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang gramatis. So cikgu teruskan. Baik, dalam perenggan kesimpulan selalunya kamu kena ada benda-benda ni lah. Okey, ada 4 yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah penanda wacana. Mesti ada. Contohnya kesimpulannya, ironinya, ataupun konklusinya, ataupun akhirnya. Okey. Jadi yang kedua adalah rumusan isi secara umum. Selepas kita masukkan penanda wacana, ayat kita mestilah rumusan isi secara umum. Apa yang kita dapat daripada hasil penulisan kita daripada keseluruhan karangan. Itu kamu kena adalah. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, cadangan. Kamu kena bagi cadangan lah. Apa cadangan dia? Apa cadangan untuk kita mengatasi sesuatu apa yang kita bincangkan. Kalau contohnya alam sekitar, kita buat karangan tentang alam sekitar, kita bagi kesan. So kalau cadangan, kita mesti bagi cadangan lah. Cadangannya adalah kerajaan perlu menaikkan denda yang lebih maksimum. Dan kita sambung dengan harapan. Harapan dia apa? Supaya masyarakat tidak memandang rendah terhadap alam sekitar. Itu contohlah. Okay, nak lebih lanjut, kita akan tengok di sini lah. Okey. Dalam buku teks kamu dia akan bagi kerangka karangan. Ini adalah kerangka karangan, iaitu dia membincangkan tajuk dia tentang cara-cara membantu insan istimewa. Okey, poin yang pertama, masyarakat menyayangi insan istimewa lah. Poin isi yang kedua, menghormati kemudahan yang disediakan. Okey, bagi pihak kerajaan dan swasta pula, mereka perlu menyediakan kemudahan asas. Ini cara kita nak membantu insan istimewa lah. Ni isi tau. Belum masuk kesimpulan ni. Ini isi. Maksudnya apa isi-isi yang kita tulis, nak kena tulis. Okey, ini adalah isi. So memberikan latihan dan kemahiran, menyediakan peluang pendidikan dan pekerjaan. Okey, ini adalah isi-isi penting lah dalam karangan cara-cara membantu insan istimewa. So daripada kesimpulan yang dapat kita buat ni, kita akan terus kepada perenggan kesimpulan lah. Okey, perenggan kesimpulan yang seterusnya. Okey, ini contoh cikgu ambil daripada buku teks juga. Okey, kamu nampak tak yang pertama kesimpulannya? Kesimpulannya tu adalah penanda wacana. Kan? Berbalik kepada apa yang kita nak tadi. Okey. Apa yang kita nak awal tadi adalah penanda wacana. Perlu ada penanda wacana. Yang kedua, rumusan isi secara umum. Baik. Jadi dekat sini, buku teks kita penulis memberi penerapan nilai murni dapat melahirkan bangsa Malaysia yang berbudi pekerti tinggi. So ini contohlah. Ini contoh rumusan secara umum. Okay, yang kedua, oleh hal yang demikian, dia letak penanda wacana lagi. Kamu nak bubuh boleh, tak bubuh pun boleh. Okey, baik. Oleh hal yang demikian, usaha menerapkan. Ni dia bagi usaha kita, cadangan. Menerapkan nilai murni perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat. Okey. Baik. Itu ayat untuk ayat cadangan. Harapan dia apa? Harapan dia dengan itu, keharmonian dan kesejahteraan hidup di negara yang tercinta dapat dikekalkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita nak membina karangan kesimpulan. Bukan karangan, kita nak membina perenggan kesimpulan.
Jadi cikgu harap kamu faham dan kamu dapat buat selepas ini dengan lebih tersusun. Kamu boleh buat, cuma kadang-kadang tak tersusun. Kamu tak tahu hala tuju kamu, betul tak? Jadi dengan ini cikgu harap dapat membantu kamu sedikit supaya kamu dapat membina perengan kesimpulan dengan lebih baik. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.